Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita wilayah bersama saya, Sahih Samsudin. Kita ikuti rangkuman berita utama. Kestabilan politik perlu seiring dengan takbir urus yang baik sebagai usaha untuk menyelesaikan semua isu berkaitan rakyat, sekaligus dapat memacu ekonomi negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan takbir urus yang baik bukan sahaja membolehkan dasar yang jelas digubal, malah dapat mengelakkan sebarang penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Tetapi kalau tiris banyak, kalau bocor sana sini, kesannya tak sampai ke bawah. Umpamanya dalam belanjawan Madani semalam, peruntukan kepada Sabah itu tertinggi dibanding atau ketimbang dengan mana-mana negeri di Malaysia. Untuk apa? Untuk pastikan tidak ada masyarakat ketinggalan. Prasarana baik, Pen Borneo siap ikut jadual. Jalan-jalan termasuk desa dan pedalaman diperbaiki. Sekolah-sekolah baru, sekolah-sekolah lama diperbaiki. Klinik kesihatan dan hospital. Saya umum juga. Beliau berucap dalam majlis perasmian program Madani Rakyat 2024 saingi rakyat di Kota Kinabalu, Sabah. Terdahulu ketika berucap merasmikan Persidangan Ekonomi Biru Antarabangsa Sabah SIBEK 2024, Perdana Menteri menyatakan sokongan penuh Kerajaan Persekutuan dalam menjayakan inisiatif Sabah Maju Jaya SMJ untuk memaju ekonomi negeri itu menerusi pelaksanaan ekonomi biru. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kata kerajaan di bawah pimpinannya sedia melengkapkan keperluan bagi merealisasikan hasrat Sabah. Now we have this idea from our smart Haji Ji, Chief Minister, wanted to make true blue ocean, a new hub for the region, and I as Prime Minister will give all the support necessary to make sure that Sabah succeed. That's how we work. Are we competing? No, we are complementing. Golongan belia terutama anak Sarawak diseru beri komitmen dalam meningkatkan ilmu pengetahuan dan kemahiran. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, menjadi golongan terpelajar bukan sekadar menguasai ilmu pengetahuan, malah perlu mempunyai jati diri yang kukuh. Rakan-rakan yang berhormat, Tan Sri, bagaimana asal-usul kita, itu yang sebenarnya membawa kita pada masa kini. Dan jangan lupa bahawa apa yang ada ini adalah hasil daripada perjuangan pemimpin yang lepas dan pemimpin masa kini. Apa yang telah mereka bangunkan kalau ibarat ialah sebuah rumah. Sebuah rumah yang sudah sempurna, yang perlu kita jaga, yang perlu kita kukuhkan. Rakan-rakan yang berhormat. Beliau yang juga penaung Sarawak Volunteers berucap dalam program Lan Berambih Anak Sarawak LBAS 2024 di MITEC. Isu bencana banjir dan hakisan pantai terus menjadi fokus kerajaan. Justru, pelaksanaan projek rancangan tebatan banjir RTB dan usaha menangani hakisan pantai telah dilaksana secara berperingkat. Ia bagi mengelakkan perbelanjaan lebih tinggi pada masa hadapan. RM1 trilion ringgit. Kalau kita tak buat sekarang, itu sebabnya Yang Amat Perdana Menteri telah mengumumkan tempatan banjir ini cara berfasa. RTB, rancangan tempatan banjir ini di Pahang pun telah dimulakan, sebenarnya di Terengganu, Kelantan dan Johor. Dan kita lihat sekarang ni musim banjir mengikut Met sepatutnya monsun timur laut bermula bulan November, minggu pertama bulan November, tetapi sekarang ni banjir mengata-kata, artinya kita mempunyai early warning system. Kerajaan juga sedang mempertimbangkan pembinaan pusat pemindahan sementara kekal yang dilengkapi kemudahan asas. Sementara itu, penduduk yang dipindahkan akibat banjir di 5 negeri terus berkurangan kepada 1,319 orang yang ditempatkan di 15 pusat pemindahan sementara PPS. Ini berbanding 3,781 orang yang direkodkan pagi tadi.
Di Perak, Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri memaklumkan 4 PPS ditutup secara rasmi di 2 daerah, manakala 8 PPS lagi masih dibuka. 378 penduduk masih ditempatkan di 3 PPS di Hilir Perak. 223 penduduk daripada 76 keluarga berlindung di 3 PSS di daerah Perak Tengah. Manakala 62 orang daripada 19 keluarga ditempatkan di 2 PPS di Kerian. Sementara di Pahang, 363 orang masih berlindung di 1 PPS di Temerloh. Keadaan sama turut direkodkan di Kedah. 47 orang daripada 10 keluarga masih ditempatkan di 1 PPS di Bandar Baharu. Manakala di Selangor, 146 orang daripada 53 keluarga masih ditempatkan di 3 PPS di Sabak Bernam dan Kuala Selangor. ...469 penduduk sekitar Kuala Perlis ditempatkan di 2 PPS akibat fenomena air pasang besar sejak 16 Oktober lalu. PPS pertama dibuka di Institut Kemahiran Belia Negara Kuala Perlis menempatkan 182 penduduk daripada 53 keluarga. Satu lagi PPS dibuka di SK Seberang Ramal menempatkan 287 penduduk terjejas daripada 106 keluarga. Paras air laut dilaporkan mencecah 3.7 meter semalam. Ia dijangka mencecah 3.6 meter malam ini. Bagaimanapun, kesemua penduduk dijangka boleh pulang ke rumah masing-masing Isnin ini sekiranya keadaan pulih sepenuhnya. Bagi perkembangan cuaca seluruh negara, langsung bersama pegawai Met Malaysia Wan Muhammad Hafiz Hussein. Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Laporan cuaca pada petang ini kita lihat terlebih dahulu. Paparan carta angin jelas menunjukkan pada ketika ini kita menerima pengaruh angin daripada arah baratan dengan kelajuan yang agak sederhana sekitar 20 hingga ke 30 km sejam. Dan buat masa kini Met Malaysia tidak mengeluarkan sebarang amaran angin kencang setelah bergelora di mana-mana kawasan perairan di rantau negara kita. Baik, berdasarkan model numerikal cuaca antarabangsa dan juga tempatan bermula semalam hingga ke 23 Oktober nanti, kita akan menerima tiupan angin yang agak kencang di sekitar kawasan perairan Condor, Reef North dan terus akan memasuki ke di negeri Sabah dan akan berlaku penumpuan angin di negeri Sabah dan keadaan cuaca seperti keadaan cuaca lembap, hujan dan juga ribut petir berpotensi untuk berlaku di negeri Sabah dalam tempoh ini. Baik, kita akan beralih ke paparan gemerada bagi melihat keadaan cuaca semasa apa yang berlaku pada ketika ini. Seperti diramalkan, keadaan cuaca lembap kini sedang berlaku di semenanjung Malaysia yang melibatkan di bahagian pedalaman dan juga pantai timur. Hujan yang berlaku di sekitar pantai barat semenanjung Malaysia seperti Selangor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan dan juga Melaka. Hujan yang berlaku pada tengah hari tadi telah pun reda, Alhamdulillah. Tetapi hujan yang berlaku ketika ini di negeri lain kita jangkakan akan berlanjutan dalam tempoh yang agak lama. Pada ketika ini hujan telah pun terbentuk di sekitar Banjaran Titi Wangsa dan seterusnya bergerak ke arah timur. Jadi negeri Kelantan, Terengganu dan juga di negeri Pahang, hujan yang berlaku ini boleh berlanjutan sehingga ke malam. Manakala di bahagian selatan pula, di negeri Johor turut mengalami keadaan cuaca lembap. Keadaan hujan lebat berlaku tetapi kita jangkakan ianya akan berangsur reda menjelang ke lewat petang ini sahaja. Di utara, dalam Perlis, Kedah, Pulau Pinang, begitu juga di negeri Perak, bahawa masih dalam keadaan mendung, tiada hujan yang berlaku dan akan merasai keadaan cuaca yang sedikit berangin di bahagian utara. Baik, keadaan cuaca di utara dan juga pantai barat, kita menjangkakan keadaan cuaca tiada hujan ini akan berlanjutan sehingga ke malam. Baik, bagi di negeri Sabah, keadaan cuaca agak mendung kerana pada ketika ini terdapat banyak kelompok awan aktif dan juga hujan yang berlaku di kebanyakan bahagian tetapi ianya lebih tertumpu di bahagian pedalaman, pantai barat dan juga di bahagian Kudat. Di negeri Sarawak pula, keadaan cuaca lembap kini sedang berlaku melibatkan di bahagian Limbang, Miri dan juga utara Kapit seperti diramalkan. Baik, keadaan cuaca yang berlaku di negeri Sarawak ini kita jangkakan akan berangsur reda sedikit masa lagi di bahagian lain seperti di tengah, di bahagian Muka, Sibu, Betong, Bintulu, Seri Aman, meski dalam keadaan mendung, tiada hujan yang berlaku. Baik, kita kembali ke negeri Sabah.
Keadaan cuaca yang berlaku di negeri Sabah walaupun tiada ribut petir tetapi hujan yang berlaku di beberapa tempat boleh berlanjutan dengan dalam tempoh yang agak lama dan kita jangkakan boleh berlanjutan sehingga ke lewat malam nanti ataupun ke awal pagi besok. Baik, ini sahaja laporan cuaca yang dapat saya kongsikan dengan anda semua. Bagi anda yang ingin merancang perjalanan ataupun aktiviti pada hari esok, jom kita lihat ramalan cuaca hari Ahad 20 Oktober 2024. Sekian sahaja pada saya, Wan Hafiz. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Adik-adik, jom belajar cara melintas jalan. Lihat kiri, kanan, kiri sebelum melintas. Membantu pelajar melintas dan pastikan pelajar selamat sampai. Jangan tiru pemanduan seperti ini. Contohi pemanduan dan peraturan dengan berhemah. Peningkatan keseluruhan peruntukan Kementerian Pendidikan Tinggi KPT sebanyak 10.76% kepada 18.1 bilion ringgit dalam Belanjawan 2025 menggambarkan peranan penting kementerian sebagai pemangkin kerangka ekonomi madani melalui bidang pendidikan tinggi. Dalam satu kenyataan, kementerian itu berikrar untuk terus memacu kecemerlangan pendidikan tinggi melalui inisiatif Belanjawan 2025 sama ada secara langsung atau tidak langsung. Ini termasuk melalui pemekasaan pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET, penawaran beasiswa, pinjaman dan allowance pendidikan serta peluasan pendidikan berkaitan kecerdasan buatan AI ke semua universiti penyelidikan. Selain memperluas kampung angkat madani di 200 kampung di seluruh negara. KPT juga menyambut baik pengurangan subsidi pendidikan bagi kumpulan pendapatan tinggi yang akan membantu menambah baik prasarana institusi pendidikan. Peruntukan terbesar yang diterima sektor pendidikan dalam Belanjawan 2025 dapat memenuhi keperluan semua pelajar sekaligus mampu mengangkat martabat rakyat melalui pendidikan. Menteri Pendidikan Fadina Sidik menyifatkan komitmen besar kerajaan itu sebagai menyeluruh dalam memastikan tiada pelajar terpinggir daripada menerima manfaat peruntukan tersebut. Alhamdulillah kami rakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di atas pengumuman tersebut. Pengumuman itu telah memberikan kita satu dimensi yang sangat besar. Pertama, soal komitmen pendidikan yang mesti diterajui dengan lebih cekap. Jadi secara keseluruhannya, belanjawan ini saya sifatkan sebagai belanjawan yang memenuhi keperluan semua anak-anak kita. Beliau ditemui selepas merasmikan Karnival Lestari Intervensi Awal 2024 di Ibu Negara. Program Jolong Kali dianjurkan Permata Kurnia itu bertujuan meningkatkan ketampakan intervensi awal dan kesediaan pendidikan inklusif dalam konteks madani.
Menteri Digital Gobind Singh Dio pula menyifatkan peruntukan RM50 juta untuk pendidikan berkaitan kecerdasan buatan AI satu permulaan positif bagi memperkasakan lagi bidang tersebut di semua universiti terlibat. Saya rasa ini adalah satu permulaan yang cukup baik, menunjukkan bahawa kerajaan memang melihat kepada keperluan kita memberikan fokus kepada teknologi, fokus kepada universiti-universiti supaya mereka juga melaksanakan inisiatif-inisiatif untuk memperkasakan bakat yang ada di universiti-universiti dan juga penyelidikan yang kita ada. Beliau berkata selepas Majlis Mainik perkasakan komuniti dengan sumbangan dan geran digital di Batu Caves. Kenaikan 4.1% peruntukan belanjawan 2025 bagi Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan mencerminkan komitmen kerajaan terhadap kestabilan bekalan makanan negara. Ia dilihat mampu menangani cabaran sektor agro makanan. Menterinya Datuk Seri Muhammad Sabu berkata peruntukan diberi akan meningkatkan produktiviti sektor agro makanan. Ini termasuk peruntukan RM300 juta bagi menjalin kerjasama projek pertanian dengan kerajaan negeri. Justru, KPKM akan melaksanakan inisiatif belanjawan tersebut secara cekap mengikut tata kelola yang baik. Ia bagi memastikan semua golongan sasar bawah KPKM mendapat manfaat sebaiknya. Belanjawan 2025 juga diyakini akan terus memperkukuhkan keterjaminan makanan negara selaras dengan matlamat DAN 2.0. Fasiliti kesihatan yang daif akan diberikan tumpuan segera menerusi peruntukan belanjawan 2025. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, kerja-kerja pembaikan tandas hospital dan wad pesakit yang uzur akan dilaksanakan secepat mungkin seiring saranan Perdana Menteri. Apa yang dipesan oleh Yang Berhormat Datuk Seri dan Menteri selaku Menteri Kewangan, bukan saja hospital-hospital kita ini bagi ada saja atau ditambahkan dari segi perkhidmatan, tetapi dari sudut fasadnya pun, fasad maksudnya dari sudut wajahnya, dari sudut penampilannya, tandasnya, ward-wardnya. Menerusi belanjawan 2025, Kementerian Kesihatan menerima peruntukan kedua tertinggi RM45.3 bilion untuk menjalankan tugas-tugas asas termasuk memastikan kemudahan perkhidmatan kesihatan awam yang berkualiti, selesa dan mesra rakyat. Peruntukan RM80 juta yang disediakan di bawah program Perlindungan Biodiversiti dan Rondaan BP3 dan Smart Patrol di kawasan hutan simpan kekal dalam Central Forest Mine CFS bukti pengiktirafan kerajaan kepada pasukan ranger. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Nik Nazmi Nik Ahmad berkata, ranger komuniti memainkan peranan penting membantras aktiviti penyeludupan haram, pencerobohan tanah, pembalakan haram serta pemburuan hidupan liar. Ini untuk membentras aktiviti penyeludupan haram, pencerobohan tanah, pembalakan haram, pemburuan hidupan liar supaya kita dapat mempertahankan khazanah biodiversiti kita lah. Mekanisme dan pelaksanaan penyasaran subsidi petrol RON 95 diyakini dapat dimuktamadkan menjelang pertengahan tahun depan. Kementerian Kewangan bersama Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup giat menjalankan libat urus berterusan dengan syarikat-syarikat minyak dan pihak berkepentingan untuk memastikan kebolehlaksanaannya. Menurut Ketua Setiausaha Perbendaharaan Datuk Johan Mahmud Merican, peralihan daripada subsidi pukal kepada subsidi bersasar adalah langkah penting untuk menghentikan ketirisan. Justru kerajaan komited mencari kaedah terbaik agar isu itu dapat diatasi. So penting kita mencari kaedah di mana ketirisan itu dapat dihentikan dan penjimatan itu dapat diagihkan semula kepada pendidikan, kesihatan dan juga bantuan kepada golongan yang memerlukannya. So ia akan mengambil pendekatan yang sama telah juga diambil untuk penyelesaian subsidi elektrik, penyelesaian subsidi diesel. Kita nak pastikan bahawa bukan saja golongan B40, M40 juga masih akan dapat membeli RON 95 pada harga yang sama.
Dalam Belanjawan 2025, kerajaan bercadang untuk melaksanakan penyasaran subsidi petrol RON 95 pada pertengahan tahun 2025. Penjimatan yang dicapai daripada inisiatif ini akan dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Pertingkat capaian internet di seluruh negara bagi memperkasakan produktiviti institusi pendidikan dan taraf hidup rakyat. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC membuat beberapa perancangan bagi memastikan pertuntukan RM320 juta digunakan dengan optimum. Menerusi kenyataan, MCMC maklumkan sebanyak RM120 juta akan diguna untuk tambah baik liputan internet di IPTA. RM100 juta diperuntuk untuk program ketersambungan infrastruktur jalur lebar talian tetap di sekolah luar bandar. MCMC turut mengalu-alukan RM100 juta bagi memperkasa Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI dalam tempoh 5 tahun. Ia dijangka membantu rakyat meningkatkan pendapatan melalui keusahawanan dalam talian serta memacu pertumbuhan ekonomi digital. MCMC komited untuk merealisasikan hasrat kerajaan dalam memastikan capaian internet berkualiti demi kesejahteraan rakyat. Sabah tawar peluang pelaburan besar dalam sektor ekonomi biru. Itu antara fokus negeri di bawah Bayu petang ini. Terus dengan laporannya bersama Suaran Shah. Silakan. Ya, sahih. Sabah menawarkan peluang pelaburan besar dalam sektor ekonomi biru dengan potensi hasil tahunan ikan dan udang melebihi 491,000 tan metrik bernilai RM3.25 bilion. Setakat ini hanya 50% daripada potensi tersebut diterokai meskipun terdapat lebih 3,000 kapal nelayan dalam negeri. Although there are more than 3,000 fishing vessels out there. Most of them stay within 30 nautical miles from the coast. Now, only 7 vessels go out to the deep sea areas. This is an opportunity for industrial fishermen to set up more processing facilities for deep sea harvest. Beliau berucap dalam persidangan ekonomi biru antarabangsa Sabah SIBEC 2024 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC yang dirasmikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Datuk Haji Ji berkata bagi membuka ruang lebih tinggi kepada pelabur industri, Sabah memanfaatkan kelebihan autonomi untuk meluluskan lesen aktiviti maritim termasuk penangkapan ikan laut dalam. Dalam pada itu, katanya Sabah kini sedang memanfaatkan tenaga hidro, turbin angin, tenaga solar dan teknologi penukaran tenaga termal lautan OTEC untuk meningkatkan bekalan tenaga di Sabah. Pembangunan penuh dalam sektor berkenaan berpotensi menyediakan sehingga 75% daripada tenaga hijau negara. Datuk Haji Ji yakin SIBEC 2024 akan menjadi pemangkin kepada kemajuan ekonomi biru negeri, platform untuk berinteraksi dengan pengetahuan global dalam bidang ini serta menarik pelabur pemain industri tempatan dan antarabangsa. Sabah meneruskan program Rumah Mesra Sabah Maju Jaya SMJ dengan membina 3,000 rumah membabitkan kos RM250 juta tahun depan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Ji Noor berkata, kesinambungan program itu bagi membantu rakyat dalam kesusahan terutama yang memerlukan kediaman. Menurut Datuk Haji Ji, 3,000 rumah tersebut akan dibina di kesemua 73 kawasan Dewan Undangan Negeri DUN. Beliau berucap demikian dalam majlis perasmian program Madani Rakyat PMR 2024 Sayangi Sabah yang dirasmikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mengenai program ini, Datuk Haji Ji menyifatkan ia adalah usaha kerajaan untuk memakmurkan negara dan menyejahterakan rakyat, yang meliputi beberapa inisiatif ke arah membantu mengurangkan beban hidup golongan kurang bernasib baik, termasuk program menoktakan miskin tegar dalam negara. Program seumpama juga memberi peluang kepada masyarakat memanfaatkan pelbagai kemudahan yang disediakan menerusi pelbagai perkhidmatan daripada jabatan dan agensi kerajaan.
Dalam pada itu, pelbagai pengisian menarik diadakan sempena program Madani Rakyat PMR 2024 Sayangi Sabah yang kini berlangsung di perkarangan Kompleks Sukan Kota Kinabalu, Likas, Sabah. Antara yang menjadi tumpuan pengunjung program Jualan Rahmah Madani. Butiran lanjut kita bersama wartawan Gabriel Michael Setaun. Program Jualan Rahmah Madani merupakan antara inisiatif diketengahkan dalam program Madani Rakyat 2024 Sayangi Sabah. Ia bagi memberi peluang kepada rakyat dan pengunjung menikmati harga barangan yang lebih rendah berbanding di pasaraya. Bersama saya Ketua Pegawai Penguatkuasa KPDN Negeri Sabah, Tuan Zulfami bin Mat Udi. Selamat petang, Tuan. Okey, petang. Baik, Tuan. Bagaimana dengan sambutan program Jualan Rahmah ketika ini? Okey, baik. Sebelum saya teruskan dengan soalan daripada pengacara, terima sekali program Jualan Rahmah Madani atau PJRM ini adalah kata satu produk di bawah KPDN dan satu program yang ditunggu oleh rakyat. Pertama, yang keduanya PJRM ini adalah kata konsep peniaga mencari pengguna atau mencari pembeli. Yang ketiganya, produk yang ditawarkan oleh PJRM ini adalah lebih murah 10 hingga 30% daripada harga biasalah. Dan sambutan amat memperasangkanlah. Contoh semalam hari pertama kita dapati pengunjung ada 3,000 lebih dan hasil jualan kita oleh vendor adalah 184,000. Itu satu hari pertama lah. So, hari kedua pun saya tampak daripada pagi tadi, buka jam pukul 9 pagi, kumpulan pengunjung pada kita punya PJRM lah. Jadi saya anggarkan sehingga petang atau pukul 2 tadi, lebih kurang 5,000 pengunjung dah atau pelanggan di PJRM. Apakah keperluan yang menjadi pilihan utama sepanjang PJR ini berlangsung? Okey, macam yang saya katakan tadi, harga di PJRM adalah 10 hingga 30% lebih murah daripada harga pasaran. So, saya dapati harga item yang menjadi rebutan atau menjadi permintaan yang tinggi adalah ayam bulat, produk-produk makanan seperti minyak masak botol, kita ada roti dan kita ada juga mandian, sabun, pencuci dan sebagainya. Berbaki lagi sehari program Jualan Rahmah berlangsung. Apakah harapan Tuan dan seruan kepada rakyat dan pengunjung? Okey, harapan saya satu je. Ini adalah jualan yang kita tunggu-tunggu. Kerana harga macam saya katakan tadi, harga 10 hingga 30% lebih murah daripada harga pasaran. So saya harap pengunjung atau pengguna ambil kesempatan untuk belanja dan untuk menyelamatkan kos sara hidup. Baik, terima kasih Tuan. Baik, jangan lepaskan peluang untuk memeriahkan program Madani Rakyat 2024 Sayangi Sabah. Sebanyak 8 program tumpuan dan agensi peneraju terlibat dalam program ini, melibatkan kesejahteraan rakyat, agenda perpaduan, TVET dan Karnival Kejaya. Sekian sahaja perkongsian dari kami, kembali semula kepada suaran. Baik, terima kasih Gabriel. Sementara itu, pelbagai pengisian menarik lain yang disediakan dalam program Madani Rakyat PMR 2024 Sayangi Sabah turut menjadi tumpuan pengunjung. Antaranya pameran aset keselamatan, menukar topi keledar lama selain pemeriksaan kesihatan. Sebab di sini banyak benda yang kita boleh belajar begitu. Jadi bagi saya bagus kepada anak muda untuk bagi pengetahuan begitu. Saya dapat fahamilah juga macam mana orang bomba buat kerja dalam tekanan dengan pakaian yang begitu berat, panas begitu. Yang lebih menarik bagi saya ada pertukaran helmet, yang lama tukar yang baru, dan di sini macam-macam ada. Pameran macam ni yang dalam ni pameran tentang IT semua, AI, kita dapat ilmu lah. Sama saya dengar di sini pun ada pertukaran untuk Al-Quran lagi. Itu pun kami belum pergi lagi, tapi insyaAllah kami akan pergi untuk round lagi di sini. Banyak yang boleh kita kunjungi di sini, contohnya kita mau buat saringan kesehatan, kita boleh mengetahui apa yang perkhidmatan yang kerajaan sediakan lah, semua ada di sini. PMR 2024 Sayangi Sabah menyediakan 215 perkhidmatan touchpoint rakyat, 28 perkhidmatan kos sara hidup dan aktiviti untuk belia. Turut disediakan 10 bas ulang-alik secara percuma bagi kemudahan pengunjung. Perkhidmatan itu beroperasi dari 8 pagi hingga 10 malam pada hari ini, manakala esok bermula 8 pagi hingga 6 petang.
Menara telekomunikasi menerusi Pelan Jalinan Digital Negara Jendela di Kampung Logup, Tamparuli kini beroperasi sepenuhnya. Ia memanfaatkan lebih 600 penduduk di 3 buah kampung. Menteri Komunikasi Fahmi Fadil memberitahu pembinaan menara tersebut mengambil masa 18 bulan untuk disiapkan sepenuhnya. Dengan kelajuan ada yang mencecah 200 lebih Mbps, 215, 212. Sewaktu dibuat speed test semalam dan berterusan. Dan ini kita lihat akan dapat membantu komuniti setempat bukan hanya mengakses sama ada pendidikan, media sosial ataupun e-commerce, tapi ada juga peluang untuk mereka memanfaatkan internet untuk menjana pendapatan. Beliau ditemui media dalam lawatan kerja tinjauan pengoperasian Menara Telekomunikasi Jendela Fasa 1 di kampung berkenaan. 400 menara telekomunikasi di bawah inisiatif Jendela Fasa 1 akan dibina di Sabah. Daripada jumlah itu, 203 menara telah siap dibina setakat ini. Belanjawan 2025 yang dibentangkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam disifatkan sebagai belanjawan inklusif berkebajikan. Ia sekaligus memperlihatkan komitmen kerajaan mewujudkan ekonomi Malaysia madani yang makmur. Ketika ditemui RTM NAB Chancellor College University Yayasan Sabah UCSF, Datuk Dr. Rafiq Idris berkata, menerusi belanjawan 2025, kerajaan berusaha memulihkan ekonomi dalam menjana perubahan serta menyejahterakan rakyat. Ini termasuk peruntukan perbelanjaan pembangunan 6.7 bilion ringgit kepada Sabah untuk merangsang pertumbuhan ekonomi negeri. Ianya juga berupaya mewujudkan pesan pengganda yang lebih besar bagi negeri Sabah bagi tahun 2025. Tetapi satu yang saya ingin sebutkan juga di sini, despite a big expenditure for Sabah, what is more important is that perbelanjaan itu perlu dibelanjakan pada tahun 2025 secara sistematik, efisien, cekap. Barulah kesan terhadap pertumbuhan ekonomi itu dapat dirasakan pada tahun 2025. Menerusi belanjawan 2025, 100 juta ringgit diperuntukkan bagi menyediakan ruang niaga kepada penjajah kecil tamu desa di Sabah dan Sarawak. Turut diperuntukkan 1 bilion ringgit bagi menaik taraf prasarana daif melibatkan lebih 543 sekolah. Selain itu, 500 juta ringgit untuk tujuan bekalan air bersih dan elektrik di Sabah dan Sarawak melibatkan lebih 5,000 buah rumah. Lebih 200 juta ringgit diperuntukkan untuk perkhidmatan udara luar bandar Sabah dan Sarawak bagi laluan kota Kinabalu ke layang-layang selain Miri ke Long Bangga. Belanjawan 2025 membabitkan peruntukan 421 bilion ringgit, iaitu belanjawan tertinggi pernah diumumkan dengan 335 bilion ringgit adalah untuk belanja mengurus, 86 bilion ringgit bagi belanja pembangunan, tidak termasuk 2 bilion ringgit untuk simpanan luar jangka. Sekian perkongsian dari Sabah untuk petang ini. Untuk lebih banyak perkembangan semasa, terus bersama Sahi. Dari sungai hingga segara Palestin, pasti merdeka. Silakan Sahi. Baik Soren, terima kasih. Ayo bersama-sama kita meriahkan program Madani Rakyat Sayangi Sabah pada 18 hingga 20 Oktober 2024. Bertempat di pekarangan Kompleks Sukalikas, Kota Kinabalu. Pelbagai perkhidmatan kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri serta program menarik seperti pameran kementerian dan agensi, karnival kerjaya, jualan madani dan banyak lagi disediakan terus kepada rakyat. Jumpa anda di sana. Untuk maklumat lanjut, sila layari media sosial dan laman sesawang Malaysia Madani. Reaksi positif pemimpinan rakyat terhadap belanjawan 2025. Itu antara paparan dari Bumi Kenyalang. Perinciannya bersama Buma Wen di Kuching. Silakan Buma. Baik, terima kasih Sahi. Sebelum itu kita ke perkembangan operasi SAR insiden perahu lumba karam di Sungai Sarawak. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Manca Atta berkata setakat pukul 1 tengah hari tadi, pasukan SAR masih belum menemukan 5 mangsa yang dipercayai lemas dalam insiden yang berlaku petang semalam.
kemungkinan mangsa mata tersebut hanyut hingga ke Melapasi Barat dan KII akan hanyut ke situlah, ke Muara lah. Jadi dalam lingkungan 10 km setakat ini, di mana satu tim B tadi di luar daripada baraj pergi ke Muara. 6 selaman turut dilakukan oleh pasukan penyelam dari Jabatan Bomber dan Penyelamat, namun masih tidak menjumpai sebarang petunjuk. Pasukan penyelam turut berdepan cabaran jarak penglihatan yang tidak jelas akibat air sungai yang keruh. Beliau berkata demikian pada sidang media di Pusat Kawalan Operasi di kawasan perindustrian Bintawa di Kuching. Sementara itu, 5 mangsa yang hilang dikenal pasti sebagai Muhammad Iqmal Samail, Majuri Maharuf, Muhammad Afu Isyamuddin Asyahari, Muhammad Khairul Bidin, Muhammad Khairul Hisham Kasturi. Kesemua mereka berumur lingkungan 22 hingga 35 tahun. Dalam kejadian petang semalam, 5 hilang manakala 11 berjaya menyelamatkan diri apabila perahu mereka karam akibat ombak daripada bot nelayan. Kesemua mereka sedang menjalani latihan menjelang Regata Sarawak yang berlangsung hujung bulan ini. Baik, program Lan Berambih Anak Sarawak LBAS 2024 memasuki edisi ke-15 dengan menawarkan pelbagai peluang kerjaya dan pendidikan kepada anak-anak Sarawak. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, ia bukan hanya untuk pelajar Sarawak yang menuntut di Semenanjung, malah peniaga dan pekerja pelbagai sektor terdiri daripada anak-anak Sarawak. Katanya LBAS merupakan acara yang dinanti-nantikan oleh anak-anak Sarawak yang berada di Semenanjung. Tahun ini menyaksikan peningkatan penglibatan pempamer daripada agensi persekutuan, negeri termasuk pemain industri. Datuk Seri Fadilah berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas melancarkan pameran LBAS 2024 di Pusat Pameran dan Dagangan Antarabangsa Malaysia, Kuala Lumpur. Katanya antara yang dinanti-nantikan pada program ini adalah sesi Town Hall Sarawak Agenda bersama Premier Sarawak. Beliau turut meninjau ke Sarawak Dreams Pavilion, Kenyalang Carrier Pavilion dan Sarawak Products Pavilion. Saudara, Belanjawan 2025 Perkhidmatan Awam memain peranan penting dalam memastikan keberkesanan semua inisiatif. Menurut Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar, Datuk Len Talib Saleh, dengan pertambahan kos belanjawan dan inisiatif, agensi pelaksana harus cakna. Jelasnya penjawat awam juga harus faham dan menyambut baik pelaksanaan Belanjawan 2025. Sekiranya pejabat awam menghayati atau memahami yang tersirat di dalam bajet seperti ini dan juga kerjasama di antara semua agensi. Yang penting seperti yang apa saya lihat juga adalah kerjasama di antara agensi adalah penting untuk memastikan pelaksanaan program-program seperti ini dapat dijalan dengan secara teratur dan licin dan teratur lah. Bercakap kepada pemberita RTM di Sarike, katanya lagi pemberian khas 5.9 bilion ringgit kepada Sarawak dijangka memberi implikasi positif kepada negeri ini. Tambahnya, bagi memastikan pelaksanaannya lebih tuntas, agensi kerajaan negeri diharap diberi peranan besar dalam mengendalikan projek. Ini kerana agensi tempatan lebih memahami keperluan geografi dan keadaan setempat yang menyumbang kepada kejayaan projek. Baik, sementara itu pengumuman penambahan khas Sarawak daripada RM300 juta kepada RM600 juta tahun depan disambut baik rakyat Sarawak. Bagi penjawat awam Robin Austin Jelema, peningkatan dana untuk Sarawak diyakini akan merancakkan pembangunan di Sarawak. Tinggal di kawasan luar bandar di Nanga Ngungun, Kenawit, beliau turut berharap dana khas Sarawak itu dapat difokuskan kepada pembangunan infrastruktur di kawasan luar bandar dan pedalaman Sarawak. Jadi ini merupakan satu berita yang sangat baik, khasnya kepada setiap pembangunan lebih-lebih lagi kepada infrastruktur dan juga seperti sistem peparitan, sistem air yang bersih dan juga sistem jalan yang akan menambah baik lagi pada masa akan datang. Selain itu, beliau turut menyambut baik pelarasan gaji penjawat awam yang katanya boleh memberikan satu perangsang kepada penjawat awam memberikan perkhidmatan yang lebih cemerlang.
Kaunselor Mutang Karani juga senada mengenai pertambahan dana keseluruhan untuk Sarawak. Beliau menghargai pengumuman dibentangkan Perdana Menteri yang jelas satu pertambahan yang sangat signifikan. Beliau turut berharap dana itu kelak dapat disalurkan di kawasan-kawasan yang masih ketinggalan dari segi pembangunan infrastruktur asas. Memang diutamakan sebab di kawasan pedalaman kita tahu di kawasan hulu sungai seperti mana di kawasan N49 lah khasnya di kawasan hulu Ngemah sana memang jauh ketinggalan. Jalan lah yang paling utama lah jalan. Kedua mereka ditemui selepas menghadiri program Ngabas Menua anjuran RTM Sibu hari ini. Malaysia Talympics dilihat sebagai program platform terbaik mempamer dan memperkenalkan teknologi dan inovasi baharu di samping mencetuskan minat masyarakat setempat, khususnya pelajar dan belia dalam bidang teknologi. Justru itu, seramai 718 anak muda Sarawak telah berjaya mara ke Malaysia Talympics 2024 peringkat zon Sarawak, bersaing bagi merebut tempat ke Grand Final Kebangsaan. Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat, Datuk Seri Roland Sagahwiin berkata, penglibatan Kerajaan Sarawak dalam menyokong pelaksanaan Malaysia Techlimpics 2024 bagi zon Sarawak mencerminkan komitmennya memupuk budaya sains, teknologi dan inovasi STI dalam kalangan masyarakat setempat. Beliau berucap semasa melancarkan Malaysia Techlimpics 2024 peringkat zon Sarawak di Stadium Tertutup Sibu. Ujarnya, penyertaan anak muda Sarawak ini diharap akan membantu menyumbang kepada perwakilan terbesar dalam Malaysia Techlimpics 2024. Kerajaan Sarawak katanya juga akan terus memberikan sokongan dan komitmen padu kepada Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI, khususnya dalam penganjuran Grand Final Kebangsaan Malaysia Techlimpics 2024 yang dijadualkan pada 17 dan 18 November depan. Antara matlamat program ini adalah mempromosikan teknologi dan inovasi dalam kalangan rakyat Sarawak, khususnya pelajar dan belia. Malaysia Techlimpics 2024 berfungsi sebagai pertandingan berasaskan STI yang direka untuk membantu peserta mempelajari dan menggunakan teknologi terkini melalui projek inovasi langsung, antaranya seperti robotik, drone dan pengekodan. Baik, sukan memainkan peranan penting sebagai platform penyatuan masyarakat Malaysia Madani yang juga merupakan satu daripada fokus kerajaan perpaduan. Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar, Datuk Len Talib Saleh berkata, ia bukan sahaja menggalakkan gaya hidup sehat, malah menjadi medium mengeratkan hubungan antara individu dari pelbagai latar belakang. Jelasnya, melalui aktiviti sukan, orang ramai berpeluang untuk berinteraksi, bekerjasama dan memahami antara satu sama lain tanpa mengira kaum, agama atau status sosial. Semangat yang terjalin itu membantu membina perpaduan rasional dan memperkukuhkan hubungan antara rakyat. Sukan berperanan sebagai jembatan yang menghubungkan semua lapisan masyarakat. Katanya, industri sukan menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi melalui pelbagai saluran seperti penciptaan pekerjaan, pelaburan dalam infrastruktur dan peningkatan perbelanjaan pelancongan. Justru apabila acara sukan besar diadakan seperti kejohanan antarabangsa atau sukan tempatan, ekonomi setempat mendapat manfaat secara langsung. Bahkan, ini akan merancakkan sektor pelancongan dan meningkatkan pendapatan kepada perniagaan tempatan. Beliau berucap pada sambutan Hari Sukan Negara Peringkat Negeri Sarawak 2024 di Kompleks Sukan Sarike. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Kita kembali bersama Sahi untuk perkembangan berita selanjutnya. Sahi, silakan. Baik, Buma, terima kasih. Pengesanan awal kanser payudara, kadar survival 5 tahun melebihi 85%. Antara paparan berita langsung dari Negeri Sembilan. Silakan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Program seminar sinergi halal dan zakat memberi pendedahan kepada usahawan mengenai industri halal. Pada masa sama, dapat melaksanakan kewajipan zakat dan mengeluarkan produk yang diyakini halal.
Menurut Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan, penganjuran seminar ini memenuhi keperluan semasa usahawan yang mahu mengembangkan perniagaan lebih berkualiti dan diberkati. Sinergi halal dan zakat itu perlu diintegrasikan dan ianya akan dapat membawa satu keberkatan dan dalam masa yang sama akan dapat menjana ekonomi umat Islam terutamanya. Beliau berkata demikian pada seminar sinergi halal dan zakat produkku halal hasilku berkat di Seremban. Sementara itu, inisiatif Cottage Halal satu langkah strategik untuk membantu peniaga kecil yang menjalankan perniagaan dari rumah. Bukan sahaja memberi peluang kepada mereka mencapai pensijilan halal, malah memastikan perniagaan yang diusahakan dengan cara bersih, selamat dan berlandaskan hukum syarak. Membantu usahawan terpilih mengembangkan perniagaan dan pasaran produk ke peringkat antarabangsa. Itu objektif Malaysia Business Award 2024. Exko Keusahawanan, Sumber Manusia Perubahan Iklim, Koperasi dan Kepenggunaan S. Virapan berkata ia juga membuka lebih banyak ruang perniagaan bersama Pertubuhan Usahawan Malaysia Negeri Sembilan. Dan ini merupakan satu platform kepada usahawan-usahawan bagi mereka mendapatkan publicity dan juga sebagai motivasi kepada mereka untuk memastikan kejayaan dalam apa juga perniagaan yang mereka ceburi. Dan kita juga ada platform untuk mereka melalui Unity Asia Group di mana mereka-mereka yang berjaya, usahawan yang berjaya pada hari ini, mereka boleh memasarkan produk-produk mereka ke Asian Mall di Patani. Beliau berkata demikian pada Majlis Penganugerahan MBA 2024 di Seremban. 50 usahawan pelbagai industri diraih. Sempena Bulan Kesedaran Kanser Payudara, Hospital UCSI melaksanakan tanggungjawab sosial mereka dengan memberikan tajaan bagi ujian mamogram. 100 pemeriksaan mamogram 2D percuma diberikan kepada wanita yang ingin menjalankan pemeriksaan itu bulan ini. Menurut Pengerusi Kumpulan Penjagaan Kesihatan UCSI, Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, pengesanan awal adalah penting kerana pesakit kanser payudara mempunyai kadar survival 5 tahun, melebihi 85% apabila kanser dirawat awal, berbanding hanya 19% pada tahap 4. We are coming together as one, and this is just the beginning. And I'm sure we can make a big difference in healthcare in this community, and more important, to overcome all obstacles. Beliau berkata demikian dalam sidang media Pink Oktober di Port Dickson. Sekian paparan dari Negeri Sembilan. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Terima kasih. Inisiatif MyLesen bantu 2,500 golongan B40 di Melaka untuk mendapatkan lesen memandu B2 secara percuma. Program tersebut melibatkan 8 institut memandu di Melaka. Kebanyakan peserta merupakan penerima sumbangan tunai rahmah STR, bantuan Majlis Agama Islam Melaka MAIM, Baitul Mal serta orang asli negeri Melaka. 136 orang adalah calon berumur 51 ke atas, 495 berumur 31 sampai 50, 1869 berumur 16 hingga ke 30. Itu pecahan umur kita, program kita pada Malaysia ni di Melaka. Ini meliputi semua daerah lah. Daerah Halu Gajah, Melaka Tengah dan juga Jasin. Tetapi bandingkan tiga-tiga tu majoriti ada daripada daerah Melaka Tengah. Alright. Program Malaysia ni berkomitmen dan usaha cakna kerajaan untuk bantu golongan B40 meningkatkan taraf ekonomi dan pendapatan isi rumah melalui peluang pekerjaan dan pemilikan lesen memandu kelas B2. Sedikit perkembangan sukan, Selangor kini berada di tahap prestasi terbaik bagi menghadapi Piala Emas Raja-Raja Ahad ini, terutama selepas menjuarai Piala Agong di Stadium Hang Tuah, Melaka. Ketua Jurulatih Selangor Zamri Hassan berharap semua pemain dapat mengekalkan prestasi positif pada kejohanan tersebut.
dia punya gap tak terlalu jauh sebab Piala Mas ni dia punya game carnival, so hari-hari, so dia punya recovery tu penting. So hari ni saya harap tak ada injury yang serius untuk game untuk esok sebab 3 hari dalam grouping kita game straight. So saya harap pemain saya dapat recovery dengan cepat dan pemain yang saya tukar tu dapat menggantikan pada pemain yang first 11 dengan momentum performance yang sama. Memberi jaminan kepada semua orang, golongan minoriti, golongan terpinggir, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat dan warga mereka akan dipertahankan hak mereka. Ikuti mesyuarat ketiga, penggal ketiga secara langsung Parlimen Malaysia ke-15 di Dewan Rakyat pada 14 Oktober hingga 12 Disember 2024 dan di Dewan Negara pada 2 Disember hingga 19 Disember 2024. Bermatlamat melahirkan graduan perikanan berdaya saing, moden dan kreatif. Kolej Perikanan Sultan Nazrin Muizuddin Shah KPSN Lumut sentiasa memperkasa program dan latihan sedia ada. Ikuti laporan disediakan wartawan Nur Ain Abu Bakar. Mula beroperasi pada 2016 sehingga kini, KPSN telah melatih 672 pelatih. Kadar pemasaran graduan KPSN ini adalah tinggi, sangat tinggi. Kalau kita survey itu memang semua mereka tu dapat pekerjaan lah. Tapi yang masuk dalam bidang ni kita boleh katakan sehingga ke 80% lah. Terutama sekali dalam bidang aquaculture marine. Kedudukan strategik KPSN di Bandar Maritim Lumut menawarkan pendidikan percuma bagi 3 bidang kemahiran teknikal perikanan iaitu aquaculture marine, perikanan tangkapan dan penyelenggaraan vesel perikanan. Dalam bidang operasi perikanan tangkapan ini memang luar jangka sebenarnya. Sebab kita expect dari macam kita belajar macam biasa-biasa saja, macam macam jet pukat. Rupanya kita banyak belajar lagi pasal whistle, kita belajar pasal alat-alat komunikasi, GPS, sonar, fishfinder, semua. Kalau kat sini ada banyak benda lah saya belajar. Salah satunya untuk kualiti air, kita akan cek parameter untuk tenakan kat belakang sana tu. So salah satunya kita akan cek dalam untuk pH meter dia punya kadar oksigen pelarut. Mula-mula saya minat dengan ikan hiasan. Tapi sebab kalau ikan hiasan ni saya tidak tahu di mana mau mula. Jadi saya cubalah masuk sini sebab dia ternakan macam okey jugalah. Try. Memang okeylah masuk sini. Di KPSN, pelajar tidak hanya menjalani kursus secara teori tetapi juga latihan praktikal di ladang atau pusat aquakultur. Termasuk latihan di laut untuk penangkapan ikan serta penyelidikan berkaitan perikanan. Di bilik simulator ini, pelajar berpeluang merasai pengalaman mengendalikan kapal dengan peralatan yang digunakan sama seperti mana kapal sebenar sebelum mereka memasuki alam pekerjaan. Bagi memastikan KPSN terus kekal relevan, beberapa perancangan pembangunan turut disusun menerusi rancangan Malaysia ke-12. Antaranya membuat perolehan satu vesel penangkapan ikan serta peningkatan kemudahan kapasiti infrastruktur kolam bagi kegunaan latihan. Laporan Nur Ain Abu Bakar, RTM. Bertujuan untuk menyediakan kemudahan yang lebih selesa buat guru-guru kelas Al-Quran dan Fardu Ain Kafah, Baitul Mal Majlis Agama Islam Negeri Kedah MAIK mengambil inisiatif melaksanakan projek kabin guru kafah. Wartawan Fakhrul Razi Ismail ada laporannya. Dilancarkan pada 2022, projek perintis Baitul Mal MAIK ini bermula dengan hanya satu kabin yang ditempatkan di Sekolah Kebangsaan Kampung Belukar di Padang Terap. Jumlah itu meningkat kepada 5 kabin pada tahun lalu dan 5 lagi kabin pada tahun ini. Ia menjadikan keseluruhan sebanyak 11 buah kabin telah diagihkan ke sekolah terpilih di negeri ini sejak 3 tahun lalu. Ia melibatkan peruntukan berjumlah lebih RM244,000.
Jadi duit yang kita gunakan bila Batu Mat ni adalah semua hasil daripada penggunaan duit tidak patuh syariah. Seperti duit-duit yang diterima daripada pelaburan-pelaburan yang subhah, kata yang tidak yakin daripada punca mana duit itu, jadi dimasukkan pada Batu Mat dan kita gunakan duit ini. Duit ini tidak boleh digunakan untuk kepentingan diri dan sebagainya. Jadi kita perlulah masuk pada Batu Mat untuk dibersihkan dan kita gunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah masyarakat seperti yang inilah pada Kafah. Kabin Kafah dilengkapi pelbagai kemudahan termasuk almari serta meja dan diberikan kepada sekolah-sekolah kebangsaan di Kedah. Kemudahan disediakan ini membantu guru Kafah memberi tumpuan kepada pengajaran agama dan fardu ain serta mendidik pelajar. Sebelum ada kabin ni, kami duduk berkongsi dengan bilik pemulihan. Maksudnya bilik pemulihan tu ada macam partial, macam plywood tu. Kami macam sikit je lah kat situ. Jadi macam nak simpan barang, nak simpan file-file, tu macam sempit sikit lah. Tapi Alhamdulillah lah, bila dapat daripada pihak Jabatan Baitul Mal ni, saya rasa amat bersyukur Allah Subhanahu Wa Taala kerana memberi sedikit keselesaan lah pada guru-guru Kafah. Lebih banyak kabin diperlukan bagi menampung keperluan 3,310 guru Kafah, melibatkan jumlah pelajar melebihi 100,000 orang di 448 buah sekolah di Kedah. Projek kabin guru Kafah ini dilaksanakan dengan kerjasama dan sumbangan pelbagai pihak. Justru Baitul Mal Majlis Agama Islam Negeri Kedah menyeru semua pihak sama ada syarikat korporat, orang persorangan maupun institusi kewangan untuk bersama-sama menyumbang bagi menjayakan projek kabin guru Kafah ini. Fakrul Razi Ismail, RTM. Mulai Januari depan, Pusat Operasi Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia MCBA akan diwujudkan di Kompleks Imigresen, Kastam, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Rantau Panjang. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pusat MCBA itu akan menggunakan fasiliti dan kemudahan kompleks ICQS sedia ada dan menyatukan semua agensi di sempadan. Agensi ini adalah agensi yang menyatukan pelbagai agensi sedia ada. Immigration dan semua komponen itu akan bernaung di bawah satu. Jadi untuk 2 bulan menjelang 1 Januari ini, permulaannya ICQS itu adalah pertama aset sedia ada. Proses pengambilan aset akan dilakukan secara berperingkat. Guna tenaga yang sedia ada, ia ialah penyusunan kepada fungsi agensi itu. Menurutnya, kompleks ICQS Rantau Panjang dipilih untuk pengoperasian pertama MCBA manakala ia mempunyai karakter tersendiri membabitkan pintu masuk darat, udara dan laut. Peruntukan RM200 juta bagi memperluas kampung angkat madani di 200 kampung di seluruh negara membuka lebih banyak peluang ekonomi kepada penduduk kampung terlibat. Inisiatif Menerusi Ikhtiar Sejati Madani itu bukan sahaja merapatkan jurang kemudahan asas, malah memberi impak besar dalam mengatasi isu kemiskinan. Pastinya pengumuman ini kami sambut baik. Seluruh warga Kampung Belukut insya-Allah terpilihnya kami pada tahun 2025 ini dapatlah lagi merencangkan ekonomi dan juga perancangan-perancangan GPKK untuk Kampung Belukut pada tahun 2025. Jauh sangat perubahan. Pertama, nyorang Balai Raya, perubahan Balai Raya pun ada perubahan. Lagipun satu, nyorang Dewan terbuka. InsyaAllah akan apa lagi gelangan pusal yang akan datang ni pun alhamdulillah juga untuk kebaikan kampung ada juga perubahannya. Kampung Belukut ini perlu selain daripada pembangunan infrastruktur, kampung ini perlu juga dibangunkan dari segi ekonomi lah, ekonomi penduduk kampung agar hasrat kerajaan untuk menjadikan kampung angkat madani itu akan tercapai. Kami mengharapkanlah di kampung di Belukut ini akan mendapat perubahan yang begitu ketara berbanding dengan kampung-kampung lain. Sekian berita wilayah dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Saya Sahih Samsudin. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.